Assalamualaikum sahabat kesayangan semua. Semoga kita dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan dijauhkan dari segala wabak penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, hari tu saya ada tanamkan pokok dekat bahagian tanah sebab dia dah melebihi besar dari pasu yang paling besar. Okay, saya tak tahu dah nak tanam dekat pasu mana lagi. Jom kita tengok. Selepas sebulan kemudian hasilnya makin gemuk, makin subur dan banyak anak. Jom. Dia tak macam contoh kalau kita tanam di pasu, mungkin tak selebat itu dan tak serimbun itu. Okey, jom kita tengok koleksi saya yang saya tanam dekat tanah. Okey, ini yang baru saya tanam. Hari tu yang baru saya tanam, semua macam ni. Kecil-kecil macam ni. Dia tak lebat. Lepas tu, ni daun besar nampak. Kalau kita tanam kat tanah, daun lebih besar. Okey, jom kita tengok. Jeng jeng jeng. Alhamdulillah semakin rimbun, semakin besar dan melebar. Okey, nampak ni. Lepas tu banyak anak. Alhamdulillah. Walaupun saya tanam dekat tanah, saya tak pakai tanah yang ada dekat tanah yang ada tersebut tu lah. Sebab tanah tu tanah merah. Sebab masa nak buat rumah tu, tanah pakai tanah merah. Masa nak dia tambak tanah tu, tanah merah. Okay, tanah merah tu tak elok lah untuk keladi. Okay, saya pakai media hormos saya. Nampak ni. Lepas tu jom kita tengok anak-anakan dia dekat bawah ni. Nampak tu. Anak dia semakin rimbun, semakin lebat. Alhamdulillah dengan izin Allah. Okey, nampak? Suka sangat. Hari tu mula-mula saya tanam tak lebat sangat. Nanti ada video di awal. Awal video saya akan letak sebelum first time saya tanam dekat tanah. Okey, ini nampak dah lebat sangat. Memang terbaik lah kalau tanam dekat tanah. Memang dia menjadi-jadi. Okey, tapi nak tanam dekat tanah, kita kena rajin baja juga. Lepas tu kita kena rajin sembur serangga. Sebab kita tak tahu apa yang duduk dalam serangga. Saya kalau nak tanam dekat tanah, saya akan tengok media tanah tu kan. Saya dah pakai hormos saya juga. Semuanya media. Saya akan tengok media tanah tu sesekali atau seminggu sekali. Saya akan tengok media tanah tu ada ulat tak, ataupun ada hama tak. Lepas tu dekat daun-daun ataupun belakang-belakang daun ni ada hama ke ataupun kutu, ataupun sebab saya ada pakai kayu, tapi tu kayu yang jenis kayu kayu kuat lah, kayu yang susah nak dimakan dengan anak-anak lah. Okay, kita kena tengok juga dekat kayu-kayu tu. Kita kena tengok juga dalam media tanah tu. Mana tahu ada anai-anai ke, ada semut banyak ke. Okay, walaupun tak ada serangga, kita seminggu sekali kita kena tanam. Kita kena sembur untuk semburan serangga. Lagi musim hujan. Musim hujan kita kena selalu tengok media tanah kita. Kita kena tengok selalu daun kita. Sebab musim hujan ni lah kadang-kadang daun keladi banyak rosak. Okay? Daun keladi yang jenis warna hijau macam ni. Hijau ataupun hitam, black coral, black currant ataupun pokok tikap. Dia tak kisah. Kena hujan, tengok daun dia memang tahan lah. Sebab kalau kena hujan, dia tak kisah. Kalau yang hijau ni lah, hijau, hitam tu dia tak kisah. Tu saya suka. Keladi yang warna hijau banyak kat rumah saya. Tapi kalau keladi yang berwarna
warni. Contoh memang dia tak tahan dengan hujan. Kalau contoh ada yang lebat lah. Kalau ada yang tak lebat, dia tak lebat lah sebab daun dia rosak. Contoh macam ni nampak daun dia akan jadi macam ni. Ni melecur bukan panas, tapi kena air hujan. Okey. Sejak daun saya jadi macam ni, okey, kalau hujan ataupun musim hujan pagi ataupun petang, okey, selepas hujan tu kalau ada air yang bertakung dekat daun, okey, saya akan buat macam ni daun tu. Bagi air tu, buang air lah. Okey, macam contoh ni tadi hujan, okey, ada air bertakung macam ni, saya akan buang. Saya akan buang air yang bertakung tu. Saya akan buat macam ni lah daun tu semua, biar tak ada air yang bertakung. Okey, kalau ada air yang bertakung, lama-lama kena daun. Okey, tengok keladi ni lebat kan. Okey, lama-lama kena daun, dia akan melecur macam busuk macam ni. Okey. Sebab tempat saya memang akan kena hujan sebab saya pakai tirai hitam saja. Tapi yang sebelah sana ada bumbung. Okey, ada bumbung. Kalau bumbung tu untuk anak-anakkan keladi lah. Macam ni. Ada yang dah besar. Okey, jom kita tengok lagi keladi yang saya tanam dekat tanah tadi. Okey. Okey, masa sebelum saya tanam dekat tanah, masa dalam pasu, macam ni lah contoh. Dia tak banyak, tapi daun dia besar. Tapi dia ada dalam 7 daun, 8 daun macam tu. Dia susah nak beranak pinak. Okey. Tengok juga pattern keladi. Kalau Black Magic, dia akan senang. Black Magic dia cepat beranak. Walaupun dalam pasu dia beranak pinak tu dalam pasu yang paling besar saya beli, dah tak ada besar lagi. Adalah besar lagi tapi leceh sebab lagi besar kita nanti dia lagi banyak tanah. Bila banyak media hormos tu kita kena banyak lagi pakai media kering ataupun media ringan. Okey. Ni tadi keladi yang saya lebat. Mula-mula saya tanam macam ni je, kecil je. Macam ni je. Okey. Ada pernah saya buat video yang sebelum first time yang saya tanam dekat tanah tu. Dia kecil macam ni je. Kecil macam ni je. Okey. Dia dah lama-lama dia akan jadi lebat macam ni. Tak sampai sebulan. Sebulan setengah macam tu lah. Dia cepat naik. Seminggu sekali saya bagi baja. Lepas tu hormos media yang sesuai. Kita tanam dekat tanah memang membiak-biak. Nampak. Okey. Baja yang betul lah. Kadang ada yang sejenis baja tu memanaskan. Boleh pokok mati. Baja ni kena betul-betul ya. Kalau sahabat-sahabat kat luar sana, pemilihan baja ni paling penting. Sebab tak semua pokok kita boleh pakai baja yang satu baja. Contoh satu baja tu boleh semua pokok, memang susah. Tapi baja yang saya pakai ni alhamdulillah baja Taman Zetiros. Semua pokok saya letak dia tak melecur. Kita terlebih letak pun daun tak melecur, memang bagus. Dah dekat 7 bulan 8 bulan ke saya pakai. Alhamdulillah lah. Sebelum ni saya ada jugalah pakai baja satu produk tu, tapi daun terbakar. Saya dah stop. Dalam setahun saya tak pakai baja. Saya cuma pakai hormos yang saya jual sahaja. Saya tak pakai baja selama setahun. Saya bagi dia okey dulu. Lepas tu saya terjumpalah Taman Zetiros ni. Barulah saya pakai baja dia. Tapi alhamdulillah dia cocok dengan saya punya hormos. Kira sesuai dengan baja, dan baja 5 serangkai saya pakai tu untuk daun jangan dijangkiti kulat lah ataupun hama. Memang kena baja seminggu sekali dan semburan untuk serangga tu memang penting untuk musim hujan. Kalau musim panas tu okey lagi lah kalau kita tak pakai sangat sembur serangga tu. Sebab dia tak banyak pun ada serangga di dalam pasu, tak semestinya di daun. Di dalam pasu pun ada kadang-kadang hama putih tu. Dia makan kita punya ubi dalam keladi tu. Ya, dia punya ubi dia. Okey, kalau musim hujan kita kena rajin cek tanah kita dan pokok kita. Memang penting sebab musim hujan banyak pokok akan mati satu.
Okey, jangkitan kulat satu. Lepas tu senang busuk akar. Kena pakai. Kalau saya letak di bahagian luar, ubi tu okey, tak akan mati. Cuma daun kadang-kadang nampak macam melecur sebab lama sangat bertakung air dekat daun. Kalau nampak daun keladi yang bertakung air, selain colour hijau, dia berwarna-warni, buang air tu. Okey, kadang kena tempias pun dia tak boleh sebab ada setengah keladi yang tak boleh kena tempias hujan sebab nanti dia akan melecur macam tadi yang awal video saya ambil tu lah. Okey. Mula-mula saya nak tanam dekat tanah 4 pokok. Okey, 1, 2 pokok, 3 pokok, 4 pokok. Saya test dulu 4 pokok. Saya ambil pokok-pokok kesayangan saya jugalah. Saya tanam dekat tanah. Alhamdulillah, saya suka mencuba. Tak kisah. Dari dulu sampai sekarang, siapa yang tengok video saya dulu dan sekarang, dulu pun saya selalu ada masalah pokok, ada masalah tanaman, ada masalah media tanah yang tak sesuai. Tapi saya semangat cuba dan terus berusaha. Walaupun kita dah pandai sikit, tapi kita nak lagi lebih pandai, lebih tahu tentang tanaman. Okey, masih belajar lagi. Okey. Sekarang alhamdulillah tanaman saya empat pokok ni dah beranak pinak, memang suka sangat. Lepas tu saya terus tanam lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pokok dekat sini. Nanti dia dah rimbun, dah gemuk. Okey, dah rimbun, dah gemuk. Mana yang dah besar lagi kat pasu, saya akan tanam di bahagian belakang tu. Ada lagi ruang. Saya tunggu yang ini lebat. Okey, yang ini lebat, baru saya buat lagi di bahagian belakang tu. Sebab nak buat batas macam ni pun penat, makan masa 2-3 hari. Saya buat slow-slow sebab saya tak boleh nak buat sekali rap. Saya akan korek lubang semua, buang tanah dia tu. Sebab suami saya bekerja kan, saya tak bekerja, saya buat sendiri. Tapi kalau dia cuti, dia yang akan buat. Dia tak akan tengok saya buat sorang-sorang. Dia akan tolong juga. Sebab lepas dah korek tanah ni, saya akan bancuh hormos yang saya jual tu berguni-guni. Saya akan campur, aduk, dan saya tanam dekat tanah pun pakai hormos saya juga. Saya tak pakai tanah yang ada dekat tanah ni, saya buang. Saya tak pakai. Okey. Nampak gemuk. Kadang saya geram. Saya sendiri pun rasa macam puas hati sangat saya tanam dekat tanah. Sebab selama ni pun saya tak sangka saya boleh tanam pokok lebat macam ni. Ada juga customer saya yang tak puas hati datang rumah. Dia orang rasa seronok datang rumah saya. Sebab apa yang saya cerita, apa yang saya kongsi, semua yang betul. Okey, kalau yang produk apa yang saya pakai yang bagus, saya akan cakap bagus. Apa produk yang saya cuba, saya memang dah tak okey, memang saya cakap tak okey. Okey, bahan yang saya guna okey, saya akan share dekat sahabat semua. Mana yang nak masih belajar, boleh je saya kongsi ilmu. Okey. Ni Black Magic pun sama juga. Black Magic ni kita kena tempat panas. Kalau tempat tak panas, tempat redup. Kalau yang sini semua, dia keladi tak boleh kena panas sangat lah. Tapi saya tarik lagi tirai. Tapi bahagian sini, bahagian panas. Kalau pokok keladi yang macam ni semua, tikap semua, black coral, black magic semua, saya akan tanam di tempat yang bahagian agak panas sikit lah. Sebab dia panas pun tak kisah. Dia tak melecur sebab dia suka panas. Macam black magic ni, kalau dia lagi panas, dia lagi gelap, lagi cantik. Dia akan jadi hijau macam ni. Nampak? Dia akan jadi hijau. Sebab kalau hijau tu bermaksud kurang panas. Sebab beberapa hari dah sebulan hujan kan, musim hujan, tak berapa panas, matahari pun tak berapa. Okey, kita tengok tikap kita. Hari tu tikap saya ni, nampak. Dia beranak lah, tapi dia tak besar macam ni daun. Sebab saya suka tengok taman Zetiros tu, keladi dia besar-besar, saya nak jadi macam dia juga. Okey, nampak tikap saya memang dah besar sangat kurang. Nampak daunnya.
Daunnya dah besar sangat. Tikap. Okey, lepas tu saya tak sangka boleh beranak pinak banyak macam ni. Nampak masa saya tanam tu anak-anak ni belum ada. Tak sampai sebulan setengah. Tak sampai sebulan lebih lah, tak masuk pun 2 bulan. Tengok, anaknya cepat besar, cepat beranak pinak. Kadang saya nak cabut, nak tanam kat pasu pun macam sayang sangat. Sebab bila kalau kita dah cabut, kalau dekat tanah, kalau kita nak korek pun, kalau kat pasu senang, kita boleh rendam dekat air. Kalau dekat tanah ni kita kena betul-betul ambil anak dia. Sebab bila kita dah ambil anak dia, daun akan layu. Tak apa kalau daun akan layu, saya akan potong aja semua daun, tinggalkan 1 daun ataupun 2 daun, nanti dia akan hidup elok balik. Kalau keladi memang macam tu kalau dari tanah. Tapi kalau saya dari pasu, insya-Allah tak ada yang boleh layu daun. Sebab saya akan rendam dekat air, saya akan selur-selur. Paling elok akar tu kena ambil perlahan-perlahan. Nampak tikap banyak dah beranak pinak dah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anak kan. Okey. Yang ni pun sama. Dah lebat, daun dia besar sangat, melebar, nampak. Macam taman Zetiros, macam tu lah. Nampak. Masa saya beli tu kecil je. Pokok ni semua saya beli dekat taman Zetiros juga. Sekarang dah besar gila-gila dari tangan saya, nampak. Happy dan puas hati sangat. Black Magic ni lagilah. Beranak pinak, tengok sampai dah besar sangat, gemuk sangat. Okey, baja yang betul. Walaupun kita nak tanam kat tanah, media tanah pun saya pakai berguni-guni. Saya nak tanam, saya nak cantik, tapi sekali je kita letak. Cuma nanti kalau tanah dia makin sikit, kita tak perlulah buang tanah yang sedia ada tu. Kita tinggal campur je hormos baru lagi, bagi tinggi lagi tanah tu. Okey, yang ini semua baru tanam, belum besar. Yang dekat sana tu, masa mula-mula saya tanam, kecil je macam ni. Dia tak lebat pun. Lama-lama lebat. Dia seakan sama tapi tak sama. Tu batang hijau, yang ini batang merah. Nanti mana yang pokok ni semua dah besar-besar, dah lebat, saya nak tanam ada lagi di bahagian belakang sana. Okey, nanti kalau sebab ni ada 1 batas. Ada nanti belakang tambah lagi. Kalau tak muat lagi, saya akan anjak lagi ke depan macam tu. Sebab tanah dah tinggal sikit macam ni je lah. Ada juga ayah saya cakap, kalau nak berkebun lagi, nak besarkan lagi, ada tapak dekat sebelah rumah ayah saya tu. Tapi jauh sangat, saya tak nak. Sebab susah. Kejap nak ke belakang, kejap nak ke depan. Susah. Okey. Itu saja untuk perkongsian saya untuk kali ni. Pokok keladi yang saya tanam dekat tanah dah semakin lebat, semakin rimbun. Nampak. Rasa happy dan suka sangat. Okey. Bye. Assalamualaikum. Itu perkongsian saya untuk kali ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe Aisyah Bunga. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.